Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Saudara muslimin, muslimat, tuan-tuan, khususnya anak-anak muda yang saya kasihi sekalian. Kita berbicara tentang istighfar kepada Allah. Dan itulah sesuatu perkara yang mesti kita amalkan sepanjang hidup kita. Kerana buah hasil daripada amalan istighfar ini sangat besar. Hari ini kita akan berbicara tentang yang ketiga daripada hasil kesan daripada kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah Ta'ala akan membersihkan hati-hati kita dan Allah akan mengurniakan keampunan terhadap segala dosa kita, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, sesungguhnya apa sahaja yang engkau mohon kepadaku dan engkau harapkan kepadaku, nescaya aku akan ampunkan bagimu terhadap apa yang ada daripadamu, dan aku tidak mengira itu semua. Ya bani Adam, law balagat zunubuka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaulah dosa-dosamu itu memenuhi setiap penjuru langit, kemudian kamu beristighfar kepadaku, aku akan ampunkan dosamu dan aku tidak mengira dan mengambil apa-apa tanggungjawab lagi selepas itu. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqaitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan seluruh bulatan bumi ini dosa-dosanya, kemudian engkau datang bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak syirik kepadaku dengan sesuatu pun, nescaya akan aku datangkan kepadamu sebulat bumi ini keampunan daripada Allah. Allah. Hadis kursi yang menggambarkan betapa pemurahnya Allah. Di waktu yang sama satu tuntutan untuk kita supaya memperbanyakkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba itu melakukan satu dosa, akan melekat satu titik hitam di hatinya. Apabila dia bertaubat, fa idza taba wa naza'a wastaghfara, maka tiba-tiba dia bertaubat dan dia meninggalkan dosa itu dan dia beristighfar kepada Allah, suqila qalbuhu minha, nescaya akan dibersihkan hatinya daripada dosa-dosa itu. Wa in zada zadat, jika bertambah dosanya, bertambahlah titik-titik hitam di hatinya. Hatta ta'luwa qalbah,
sehingga titik hitam itu memenuhi hatinya. Fadzalikumur ran alladzi dzakarallahu ta'ala fi kitabih. Itulah dia karat-karat hitam yang ada di dalam hati yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Bahkan itu adalah titik-titik karak-karak hitam yang ada pada hati mereka terhadap apa yang mereka hasil daripada apa yang mereka lakukan. Tetapi Allah Ta'ala tetap menjanjikan keampunan. Dan Allah Ta'ala akan membersihkan hati-hati kita jika kita sentiasa beristighfar kepada Allah. Allah Ta'ala akan menghilangkan segala karat-karat yang ada pada hati kita jika kita sentiasa beristighfar kepada Allah. Memang kita tidak nampak karat yang ada pada hati kita. Bahkan kalau kita pergi bertemu dengan doktor-doktor sekalipun, mereka membelah hati kita. Mereka tidak akan dapat melihat karat-karat hitam yang ada pada hati kita. Tetapi bukti hati kita berkarat, bukti hati kita hitam ialah bila kita membaca Al-Quran. Kita tidak pernah rasa syahdu, sayu dan rasa besarnya Al-Quran. Bila disebut tentang ayat-ayat Allah, bila disebut tentang akhirat, azab-azab Allah, hati kita tidak terasa apa-apa. Gambaran hati kita sebenarnya hitam karatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hari ini hasil dan kesan daripada kita banyak beristighfar kepada Allah. Al-amnu min ta'jil adab. Keselamatan dan keamanan daripada dipercepatkan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penangguhan azab daripada Allah terhadap mereka yang sentiasa beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala tidak mengazab mereka kerana engkau, wahai Muhammad, masih bersama dengan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfiruh, dalam keadaan mereka sentiasa masih lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah SOP yang paling penting di samping ikhtiar dan usaha yang disebut oleh KKM, yang dinyatakan oleh kerajaan. Ini yang dinyatakan oleh Allah, Tuhan yang menguasai segala bumi ini, yang menguasai segala kerajaan ini. Allah mengajar kita SOP yang paling penting untuk kita jaga ialah kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kesan dan hasil daripada kita memperbanyakkan beristighfar kepada Allah, an-najah minal azab fil akhirah. Selamat daripada azab di akhirat, insya-Allah. Ya ma'syaran nisa. Satu hari Nabi memberikan ucapannya yang khusus kepada wanita-wanita, kepada perempuan-perempuan. Wahai sekalian wanita, tasaddaqna, hendaklah kamu memperbanyakkan bersedekah. Wa aktsarna man istighfar, wa aktsirna man istighfar, hendaklah engkau memperbanyakkan beristighfar kepada Allah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlina, kerana aku melihat perempuanlah yang paling ramai menjadi penghuni syurga. Wa'iyazbillah min dzalik. Ketika Nabi berkata demikian, seorang perempuan terus bertanya kepada Nabi, ma lana aktsaru ahlin nar? Kenapa, apa hal kami ini di kalangan wanita paling ramai menjadi penghuni neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukthirnal la'na, kerana ramai di kalangan kamu suka melaknat orang, suka mencerca orang, suka memburuk-burukkan orang. Wa takfurnal ashir,
kamu semua tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada suami-suami. Perempuan ni kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan begitu banyak, dia lupa. Tetapi satu kesilapan yang kita lakukan, itulah yang diingat sentiasa. Ini ramai pada sikap perempuan-perempuan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah Nabi pesan khusus kepada wanita, khusus kepada kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-abdu aminun min azabillah. Seorang hamba itu akan selamat daripada azab Allah mastaghfarallah. Riwayat Imam Ahmad. Selama mana dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang Nabi sebut khusus ditujukan kepada wanita, bukan bermakna Nabi menghina wanita. Tetapi Nabi nak menggambarkan betapa kasihnya, betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita, khususnya wanita yang ada di zaman kita hari ini. Dulu ramai wanita keluar rumah tidak menjaga aurat-aurat mereka. Ada di kalangan wanita pula melihat orang perempuan yang menutup aurat mereka, melaknatnya, mencercanya, mengutuknya. Apalah, tudung siapa, muka habis, muka je nampak, atu kokong. Hari ini Allah Ta'ala menceritakan dan nak mengajar kepada kita bagaimana sehingga setiap orang tanpa diarah semua tutup muka. Semua tutup muka. Bukan saya kata pendapat yang menutup muka itu pendapat yang paling kuat. Tapi ramai orang tidak mengambil berat tentang kewajipan menutup aurat. Khususnya di kalangan wanita-wanita. Ada yang berpakaian, tapi pakaiannya seolah-olah telanjang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada Allah. Jagalah aurat dan jagalah syariat dalam kehidupan ini agar kita selamat daripada azab Allah di akhirat dan kesukaran, kesulitan dan murka Allah di dunia ini lagi. Moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Marilah kita sentiasa beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.